Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Hari ini hari Rabu bersamaan dengan 26 Ogos 2015 bersama saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad melalui Radio Durai Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan hari ini kita bersama lagi untuk pelbagai perkara, pelbagai berita dan info yang ingin kami kongsikan dengan para pendengar Durai Nusantara. Sebelum kita ke berita Nusantara, apa berlaku pada hari ini 26 Ogos? 26 Ogos di Amerika Syarikat mereka menyambut Hari Kesamaan Wanita, iaitu Hari Keseterataan atau apa dia hak kesamaan wanita di Amerika Syarikat. Seterusnya adalah pada tahun 1789 adalah Revolusi Perancis, pengisytiharaan hak manusia dan warga negara diluluskan oleh Perhimpunan Pengundian Kebangsaan di Perancis. Seterusnya mengenai di Indonesia pada tahun 1883 ni hal yang menarik, iaitu letusan gunung berapi Krakatau mengakibatkan tsunami yang memusnahkan banyak pertempatan di Jawa dan Sumatera dan membunuh lebih 36,000 orang dan menurunkan suhu dunia purata sehingga 1.2 darjah Celsius. Seperti yang kita tahu, Gunung Krakatau merupakan sebuah gunung pulau yang terletak di Selat Sunda di antara Jawa dan Sumatera di negara Indonesia. Gunung Krakatau mempunyai ketinggian setinggi 813 meter daripada aras laut. Seterusnya adalah Sidang Kemuncak Bumi 2002. Bermula di Johannesburg, Afrika Selatan. Seterusnya mengenai sejarah Malaysia, iaitu bekas timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali menjadi ahli parlimen selepas memenangi pilihan raya kecil Pematang Pauh. Datuk Seri Anwar bin Datuk Ibrahim adalah seorang ahli politik Malaysia bangsa Melayu, bertindak sebagai ketua pembangkang di Parlimen Malaysia di atas kapasitasnya sebagai ahli Parlimen Pematang Pauh, yang lahir pada 10 Ogos 1947 dan pada 26 Ogos 2008 Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali menjadi ahli Parlimen setelah memenangi pilihan raya kecil Pematang Pauh. Seterusnya 26 Ogos 2011 berlaku kejadian iaitu taufan Irene memaksa jutaan orang di pantai timur Amerika Syarikat berpindah selepas menyebabkan kemusnahan teruk di Caribbean. Dan yang terakhir adalah hari ulang tahun kelahiran Daniel Kathleen Sarf, merupakan pelakon Amerika Syarikat yang lahir pada 26 Ogos 1988. Dia banyak berlakon dalam filem-filem layar lebar besar, antaranya adalah Boogeyman 2, The Final Season dan banyak lagi filem-filem yang menjadi mahakarya di Amerika Syarikat. Seterusnya tips untuk hari ini. Ya, itu saja 26 Ogos yang berlaku. Pelbagai perkara. Dan tips hari ini, perkara yang menarik untuk saya kongsikan, petanda untuk berhenti kerja. Ramai antara kita yang akan yang selantiasa menjalani rutin harian 8 hingga 12 jam sehari di tempat bekerja yang kadang-kadang mengundang stres ataupun tekanan. Boleh jadi juga kerana tiada lagi motivasi untuk keterujaan melakukan sesuatu yang lebih baik, mengakibatkan segala tugasan makin payah dan semangat semakin merudum. Ada yang keliru antara untuk meneruskan rutin serupa atau mengambil langkah untuk berhenti sahaja, langkah berani melepaskan sahaja tanggungjawab yang ada. Apa yang pasti, motivasi juga inspirasi semakin berkurang.
ia sentiasa boleh digali, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti. Jadi bilakah waktu yang sesuai untuk berhenti sebenarnya? Pertama, jika mendapat peluang yang lebih baik. Dalam dunia yang mana persaingan semakin sengit dan peluang yang semakin berkurangan ini, kita akan rasa bertuah jika mendapat tawaran yang lebih baik daripada apa yang sedang kita usahakan sekarang. Jadi di mana pun kita berada, kepayahan pasti akan ada, tapi jangan terlalu memikirkan masalah jika kita mampu lakukan atau tidak, kerana jika kita tidak punya kelebihan, tawaran baru tidak akan datang semudahnya. Yang kedua adalah kerana komitmen keluarga. Bagi wanita yang sudah berkeluarga, pengurusan masa kadang-kadang mampu menjadi kekangan dalam memastikan kelancaran kedua-dua komitmen. Kerja dan keluarga berjalan dengan baik. Dua perkara berjalan dengan baik dalam serentak. Terutama yang baru memulakan keluarga dan memiliki cahaya mata. Kesukaran pada fasa awal untuk membiasakan diri dalam mencuri masa dan mencari kesempatan agar kedua-dua berjalan baik, kadang-kadang menemui jalan yang buntu yang akhirnya mengundang rasa letih badan dan otak. Jadi jika tidak punya alternatif mencari penyelesaian kepada masalah ini, dahulukan keluarga. Komitmen keluarga harus didahulukan dan bersiaplah mencari pekerjaan yang lebih fleksibel agar semuanya berjalan dengan baik. Ketiga adalah kerana faktor kesihatan. Jika kita bekerja kerana minat yang tinggi dan keinginan untuk melakukan yang lebih baik pada setiap masa, jadi kesihatan haruslah pada tahap yang sangat bagus. Tetapi jika kesihatan tidak membenarkan kita melakukan apa yang dikerjakan sekarang, adalah lebih baik kita mengambil langkah alternatif agar keseimbangan dapat dicapai. Sebab bila kita bekerja, kita akan berhadapan dengan tekanan. Tekanan akan membuatkan kita antibody kita turun dan menjadi lebih sakit. Dan kemudian yang terakhir adalah ambient negatif. Bekerja dalam persekitaran yang negatif hanya akan mengundang tekanan kerja, terutama jika masih baru dan dipenuhi dengan senior yang suka tunjuk bagus dan mengarah tidak tentu pasal. Persekitaran kerja yang positif dan ceria penting dalam memastikan kelancaran kerja. Jika tiada apa yang mampu dilakukan tentang persekitaran tersebut, itu adalah masa yang tepat untuk mencari tempat yang lebih sesuai untuk bekerja. Yang terakhir sekali adalah tawaran VSS ataupun Volunteer Separation Scheme. VSS ataupun berhentian secara sukarela yang ditawarkan oleh majikan boleh menjadi alasan baik untuk berhenti dan melakukan sesuatu yang lebih cerah untuk masa depan. Beberapa faktor harus dipertimbangkan sebelum menerima bulat-bulat tawaran tersebut, seperti pembahagian pampasan yang berbaloi dengan tahun berkhidmat. Dan kita kena plan dengan bijak agar duit pampasan yang diterima tidak dibazirkan begitu saja. Itu antara perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan ataupun petanda-petanda untuk kita berhenti kerja yang kita lakukan sekarang untuk sesuatu yang lebih bagus, bukan saja untuk kepuasan diri, untuk diri kita sendiri sebenarnya, untuk keluarga juga. Kita ke berita Nusantara. Berita Nusantara. Selamat petang bersama dengan kami semula. Saya Nurubaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad. Dan kita ke berita Nusantara. Berita antarabangsa yang ingin saya kongsikan, ingin saya sampaikan adalah mengenai Serena. Serena bukan tandingan wanita. Serena Williams bukan sekadar pemain tenis wanita terhebat dalam sejarah, malah bakal menempa nama wanita terhebat sejarah sukan. Begitulah status dimiliki Serena Williams menjelang pencarian gelaran ke-22 Grand Slam pada terbuka Amerika Syarikat yang akan bermula beberapa hari lagi. Pemain bertubuh pejal yang berusia 33 tahun ini memiliki rekod cemerlang jarang dapat disaingi beberapa pemain elit tenis wanita. Dia masih remaja ketika memenangi gelaran Grand Slam sulung di terbuka Amerika Syarikat pada 1999 sebelum menjulang gelaran ke-21 di Wimbledon bulan lalu. Serena melengkapkan kedua karier dikenali Serena Slam apabila memenangi semua 4 kejuaraan utama berprestij sekaligus. Pencarian gelaran kali keempat berturut-turut
pada terbuka Amerika Syarikat kali terakhir dilakukan Chris Evert pada tahun 1978 bakal memberi Serena sesuatu tidak pernah dicapai dalam kalender tahunan Grand Slam, mengaitkannya dengan beberapa pemain legenda lelaki atau wanita. Kata Serena, dia hanya tahu bermain tenis saja dan tidak perlu mendengar cerita mengenai sejarah ini atau sejarah itu kerana saya hanya mahu melakukan apa yang terbaik dan apa yang perlu dilakukan. Yang dia mampu menang dan tak suka gangguan. Itulah yang membuatkan motivasi dia untuk memenangi sebarang kejuaraan. Kejohanan Grand Slam Amerika Syarikat di New York bermula Isnin depan, menyaksikan Serena diletakkan pilihan utama. Serena memenangi 6 gelaran setiap satu kejohanan itu, Wimbledon, terbuka Amerika Syarikat serta terbuka Australia dan 3 gelaran terbuka Perancis. Berita seterusnya, Berita seterusnya dari Amerika Syarikat iaitu dua lelaki cuba untuk menyeludupkan dadah dan DVD pornografi ke dalam penjara menggunakan drone. Pihak keamanan Amerika Syarikat menggagalkan upaya dua orang lelaki yang diduga mencuba untuk menyeludupkan dadah dan DVD pornografi menggunakan drone ke sebuah penjara di negara bahagian Maryland. Usaha kedua lelaki itu dapat dikesan setelah pihak berkuasa mendapati mereka sedang berada di luar bangunan penjara Cumberland. Di dalam kereta mereka terdapat drone jenis Unique Typhoon, pistol dan barang-barang seludup. Adapun barang-barang yang berupaya diseludupkan antaranya adalah marijuana sintetis dan sejumlah keping DVD porno. Ketika pihak petugas penjara menggeledah semua tahanan, sejumlah barang-barang seludup dapat ditemukan. Kedua lelaki yang cuba menyeludupkan barang-barang tersebut telah ditahan. Salah satunya ditahan dengan wang ikat jamin sebesar $250,000 jika kerabatnya ingin membebaskan. Narapidana di dalam penjara yang menerima barang seludupan turut dikenakan hukuman atau hukuman tambahan. Kejadian seperti ini menurut pihak berkuasa adalah yang pertama kali berlaku di negara bahagian Maryland, namun berdasarkan catatan kriminal Amerika Syarikat, insiden yang serupa pernah berlaku di negara bahagian Ohio dan South Carolina. Pada kes-kes yang sebelumnya, drone digunakan untuk menyeludupkan dadah, rokok dan handphone. Di Ohio, awal bulan ini sempat terjadi kekacauan di sebuah penjara setelah sebuah drone menjatuhkan paket berisi tembakau, marijuana dan heroin. 9 tahanan di penjara yang terlibat dalam kericuhan dan kekacauan tersebut ditempatkan dalam sel isolasi atau sel yang berasingan. Jadi, banyak cara digunakan oleh narapidana atau tahanan penjara untuk memasukkan barang-barang terlarang ke dalam penjara. Antaranya yang baru di bahagian negara bahagian Amerika yang baru terjadi, mereka menggunakan drone untuk menyeludup barang-barang terlarang untuk dibawa masuk ke Amerika Syarikat, ke dalam penjara di Amerika Syarikat. Itu yang berlaku di Amerika Syarikat. Kedua berita kita tadi adalah daripada Amerika Syarikat dan ini mengenai hantu pula. Kenangan berhantu. Menghalau hantu memang kerjaya yang pelik dan menakutkan, tetapi itulah yang dilakukan pasangan suami isteri Ed dan Lorraine Warren sejak awal 1950-an lagi. Lebih menarik lagi, kisah mereka yang terkenal seperti kes Amityville pada 1976 dijadikan filem dan yang terbaru The Conjuring dan Annabelle. Tengok tak filem Annabelle tu? Saya tengok. Filem The Conjuring dan Annabelle mengisahkan mengenai anak patung Raggedy Ann yang dinamakan Annabelle, dan patung asal itu kini antara koleksi yang masih dalam simpanan Lorraine di rumahnya di Monroe, Connecticut, Amerika Syarikat bersama ribuan barangan lain. Koleksi mereka boleh dianggap sebagai muzium ilmu gaib terbesar di dunia. Pasangan itu berkata kaedah menghalau hantu yang mereka amalkan bukan sekadar berdasarkan amalan dan kepercayaan agama, tetapi juga bersandarkan sains. Mereka mengasaskan persatuan kajian psikik
New England pada 1992 dan mendakwa berjaya menyelesaikan lebih 10,000 kes sejak 60 tahun lalu. Laman Facebook mereka turut mendedahkan sedikit sebanyak cara mereka bekerja. Ed pernah berkata, tak perlu cuba untuk menipu mereka bahawa rumah kamu tu ada hantu ataupun tidak. Mereka berupaya merasakannya jika benar. Ed meninggal dunia pada tahun 2006, tetapi Lorraine yang kini berusia 80-an masih lagi bekerja menghalau hantu. Rumah pasangan itu mempunyai pelbagai kenangan pelik, menarik dan menggerunkan. Antaranya cermin yang kononnya digunakan untuk menyeru makhluk gaib, organ yang bermain dengan sendirinya serta batu nisan kanak-kanak yang digunakan untuk upacara pemujaan. Dan pelbagai topeng, peralatan vudu dan barangan dari Afrika serta Mesir juga boleh dilihat di dalam rumah mereka. Ini sangat menarik. Saya ada gambar di internet dan memang patung Annabelle tu memang menakutkan sehingga sekarang saya tak mampu lagi ada kekuatan untuk menonton filem tu. Oh. Ya, terima kasih. Ya. Ya, jangan paksa saya. Okey. Berita seterusnya berita antarabangsa. Seterusnya berita dari Jerman iaitu mengenai kelompok neo-Nazi. Neo-Nazi serang rumah penampungan imigran di Jerman. 2 malam berturut-turut pada mulai minggu lalu, kekerasan terhadap rumah imigran terjadi di Dresden, Jerman Timur. Para demonstran kelompok sayap kanan neo-Nazi ini semakin menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap keputusan pemerintah Jerman sebagai negara Uni Eropah paling banyak menerima imigran. Polis terpaksa menggunakan serangan balas berupa gas air mata dan peluru getah kepada kelompok tersebut. Jerman akan menerima 8,000 pengungsi atau imigran dari pelbagai negara yang berkonflik di negaranya termasuk Suriah, Yaman, Balkan di tahun 2015. Penerimaan pencari suaka ini adalah yang terbesar semenjak pecahnya Perang Dunia Kedua. Polis di kota Heidenau, Dresden terpaksa menutup paksa shelter yang digunakan sebagai penampungan para imigran. Hal ini terpaksa dilakukan setelah para pendemo iaitu neo-Nazi mencuba menyerang calon rumah bagi imigran itu dan melempari polis dengan batu, botol, bom dan mercun serta bom molotov. Rencananya rumah penampungan ini akan dibuka pada minggu ini. Chancellor Jerman Angela Merkel mengutuk keras kekerasan yang terjadi di tempat penampungan imigran yang dibiaya oleh kerajaan Jerman. Dalam Facebook neo-Nazi disebutkan bahawa Nazi malu dengan Heidenau. Hal ini membuat sebahagian besar warga Jerman terkejut kerana menurut polling terakhir 93% warga Jerman setuju memberikan perlindungan bagi imigran-imigran dari luar Jerman, sementara 76% lainnya takut dengan serangan terhadap rumah-rumah penampungan. Jadi masyarakat Jerman sendiri takut dengan tindakan kelompok neo-Nazi yang menyerang para imigran yang dibawa masuk ke Jerman. Seperti yang kita tahu, Jerman telah menerima hampir 8,000 imigran yang negaranya berlaku konflik dan membawa masuk para imigran tersebut ke Jerman dan telah disediakan satu tempat untuk mereka. Tapi tindakan kerajaan Jerman tersebut tidak diterima baik oleh kelompok haluan kiri iaitu kelompok neo-Nazi. Saya tak dapat bayangkan kalau macam mana hal ni berlaku di Malaysia. Kita di Jerman saja membawa masuk hampir 8,000 imigran luar dan ada sebahagian rakyatnya tidak suka dan ada sebahagian rakyatnya bukan tidak suka dengan kedatangan imigran tapi tidak suka dengan perselisihan yang berlaku antara imigran dan warga Jerman. Itu berita antarabangsa yang berlaku di sekitaran luar Nusantara. Kita berhenti rehat sebentar, kemudian kita sambung ke berita politik dan hal ehwal semasa.
Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Bersama dengan kami semula, saya Nurbaya Hassan Dan saya Radita Arman Muhammad. melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Kita masih lagi dalam segmen Berita Nusantara, dan berita politik dan hal ehwal semasa kali ini adalah daripada Malaysia mengenai mengenai 2.6 bilion ringgit Malaysia yang dimasukkan ke dalam akaun Najib Tun Razak, dan dikatakan bahawa sejumlah wang tersebut merupakan wang daripada penderma. Dan pendermanya specifically kita tak tahu siapa, tetapi dikatakan daripada seseorang daripada Timur Tengah. Dan beberapa banyak komen yang kita dapati, dan antara komen yang ingin saya bacakan ni adalah menarik kerana ianya datang daripada Tan Sri Rafidah Aziz. Tan Sri Rafidah Aziz yang merupakan bekas menteri, di mana beliau mempersoalkan sama ada sumbangan 2.6 bilion ringgit Malaysia itu yang didepositkan ke akaun peribadi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan menyebabkan kerajaan Malaysia terhutang budi kepada penerima tersebut dan membolehkan kerajaan dipengaruhi oleh pihak luar pula. Dan bagi Tan Sri Rafidah Aziz, beliau menyatakan bahawa UMNO adalah parti tunjang kerajaan BN, dan mempengaruhi UMNO akan bererti mempengaruhi kerajaan juga, kerana majoriti yang berada di dalam Barisan Nasional, majoriti yang berada dalam kerusi kerajaan adalah akan menyertai UMNO. Dalam laporan khas ini, bekas ketua wanita UMNO itu turut mempersoalkan sama ada wujud pakatan tertentu di sebalik derma itu. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu juga berkata wang ringgit dilihat seolah-olah begitu penting sehingga memerlukan penderma asing untuk menggerakkan parti. Dan persoalan beliau adalah apa agaknya pakatan-pakatan tertentu di sebalik sumbangan tersebut? Apa agaknya yang dijanjikan kepada penderma-penderma tersebut? Pendekatan apa agaknya yang dijangka dan diharapkan oleh penerima yang sanggup menderma wang yang sebegitu banyak jumlahnya? Dan itu yang dipersoalkan oleh Tan Sri Rafidah Aziz. Dan Rafidah juga mendakwa bahawa politik yang menjadi kebiasaan dalam UMNO dan ia menjadi masalah yang begitu serius pula. Sebenarnya setiap ahli UMNO wajar merasakan isu 2.6 bilion ringgit Malaysia itu sebagai masalah mereka sendiri. Ia pada asasnya memaparkan bagaimana politik wang dalam UMNO telah mencapai satu tanda aras tinggi yang baru. Bagaimana wang ringgit telah menjadi penggerak tunggal untuk kerja berjalan di peringkat akar umbi. Ia merupakan corak dan ciri-ciri budaya politik UMNO pada masa sekarang dan menuju ke hadapan. Dan yang terakhir sekali, Rafidah berkata politik wang akan menghancurkan kepribadian parti dan merosakkan semangat juang, berusaha dan berkhidmat dalam kalangan pemimpin parti. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Tan Sri Rafidah Aziz yang merupakan bekas ketua wanita UMNO dan juga bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Ya, seterusnya berita dari Kemboja, iaitu Kemboja rampas 1.5 tan ganja. Phnom Penh, polis Kemboja berjaya mematahkan cubaan menyeludup hampir 1.5 tan dadah jenis ganja bernilai lebih kurang Amerika Syarikat $7 juta atau ringgit Malaysia 29.46 juta ringgit yang dibungkus dalam bungkusan kopi. Ketua Pejabat Anti Dadah Q Samon berkata dadah seberat 1.487 kilogram itu dirampas dalam beberapa serbuan di Phnom Penh pada Jumaat lalu. Menurutnya, 3 lelaki warga tempatan turut ditahan dalam operasi berkenaan. Menurut beliau, dadah ini dibungkus dalam beg kopi dengan jenama Dough dan diseludup masuk ke Kemboja melalui Laos. Sindiket ini merancang menyeludup dadah ke negara ketiga kerana harganya lebih tinggi. Itu berita yang
saya dapat dari Penompen mengenai penyeludupan dadah atau narkoba ke narkoba. negara lain. Seterusnya adalah mengenai pilihan raya Singapura telah ditetapkan pada 11 September nanti. Presiden Singapura, Tony Tan, telah mengumumkan pembubaran Parlimen Republik itu bagi membolehkan satu pilihan raya umum diadakan selain memberikan peluang kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong mendapat mandat baru bagi Parlimen yang memiliki 89 kerusi itu. Tarikh pilihan raya Singapura telah ditetapkan pada 11 September. Ini juga adalah pilihan raya yang pertama yang bakal diadakan di Singapura selepas pemergian pengasas dan pejuang kemerdekaannya iaitu mendiang Lee Kuan Yew yang telah pun meninggal dunia pada Mac lalu. Mengikut Undang-Undang Republik itu, satu pilihan raya harus diadakan dalam tempoh 3 bulan selepas Presiden membubarkan Parlimen. Tarikh penamaan calon ditetapkan pada 1 September. Perdana Menteri yang mempunyai sehingga Januari 2017 untuk mengadakan pilihan raya umum telah membuat pengumuman akan mengadakan pilihan raya pada satu siaran langsung di televisyen Ahad lalu. Singapura meraihkan ulang tahun kemerdekaan ke-50 pada 9 Ogos lalu yang antara lain meraihkan kejayaan ekonomi dan kestabilan yang dikecapi sepanjang pemerintahan Parti Tindakan Rakyat ataupun PAP. Dan untuk pengetahuan para pendengar, selain daripada Singapura yang telah menyambut hari kemerdekaannya, Indonesia juga telah pun menyambut hari kemerdekaan dan kita di Malaysia pula bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-58 pada 31 Ogos nanti. Dan tema Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia adalah Sehati Sejiwa ataupun #Sehati Sejiwa. Ini yang saya ingin kongsikan dengan para pendengar. Apa itu Sehati Sejiwa sebenarnya? Aspirasi Sehati Sejiwa diadakan tema sambutan kemerdekaan tahun ini bagi menzahirkan semangat nasionalisme, kecintaan dan kebersamaan rakyat dalam menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan, Datuk Ibrahim Abdul Rahman berkata, penglibatan sukarelawan yang melebihi jangkaan menunjukkan integrasi dan perpaduan masih utuh dalam kalangan masyarakat. Menurut Ibrahim, penggunaan platform media sosial berjaya merapatkan jurang di antara Semenanjung serta Sabah dan Sarawak, juga menyatu padukan hubungan semua rakyat tanpa mengira perbezaan kaum, bahasa maupun agama. Menurutnya lagi, Jawatankuasa Pelaksanaan Sambutan Bulan Kebangsaan turut menggunakan sepenuhnya platform media sosial, laman web 31ogos.my dan aplikasi iMalaysia yang menyediakan pelbagai maklumat mengenai sambutan Hari Kebangsaan kali ini. Ekspresi menerusi #Sehati Sejiwa turut menunjukkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat yang lebih memahami perlembagaan serta rukun negara yang merangkumi semua aspek iaitu saling menghormati dan meraihkan kebersamaan. Matlamat Sehati Sejiwa adalah mengenepikan perbezaan pandangan maupun fahaman politik serta membentuk jati diri rakyat dalam meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Dengan harapannya dengan #Sehati Sejiwa ini dapat mengenepikan perbezaan pandangan maupun fahaman politik serta zahirkan semangat nasionalisme, kecintaan dan kebersamaan rakyat Malaysia. Ya, semoga segalanya berjalan lancar untuk 31 Ogos. Ya. Dan itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang kita sajikan kepada para pendengar pada hari ini. Kita berhenti rehat sebentar dan kemudian kita ke berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara.
bersama dengan kami lagi melalui Radio Dura Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN hari ini 26 Ogos 2015 bersamaan dengan hari Rabu. Alhamdulillah cuaca sangat baik walaupun sebenarnya di luar sana kita telah mengalami jerebu di Port Klang. Bacaan IPU, indeks pencemaran udara telah mencapai indeks 100, iaitu bacaan tidak sihat sebenarnya. Jadi diharapkan kepada para pengguna motosikal yang terdedah directly dengan udara, diharapkan menggunakan face mask untuk mengelakkan mendapat sesama ataupun mendapat gangguan kesihatan. Dan kepada anak-anak yang bersekolah yang terdedah juga kepada udara yang sekarang ni udara sedang tak bersih ni, dinasihatkan untuk minum banyak air, perbanyakkan berada di dalam kawasan rumah daripada not outdoor, indoor. Itu yang dinasihatkan oleh Jabatan Kesihatan. Dan berita ekonomi dan bisnes kali ini adalah mengenai ASEAN akan fokus menuju matlamat integrasi ekonomi serantau. Ini kata Datuk Seri Mustafa Mohamed yang merupakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia. Di sebalik cabaran kejatuhan harga minyak dan komoditi, mata wang yang semakin lemah dan persekitaran ekonomi luaran, ASEAN akan tetap fokus menuju matlamatnya. Menteri-menteri ekonomi semua telah bersetuju bahawa tidak akan berganjak daripada matlamat merealisasikan program integrasi ekonomi serantau dan mereka akan tetap fokus dengan matlamat itu. Dan ASEAN komited untuk mengurangkan jurang antara negara di rantau ini dan untuk melibatkan diri secara lebih intensif dengan negara rakan kongsi. Pencapaian ini bagaimanapun akan memerlukan kesepakatan dan kerjasama. Cabarannya adalah untuk membuat Komuniti Ekonomi ASEAN ataupun AEC menjadi lebih bermakna kepada rakyat dan komuniti perniagaan. Terdapat 5 perkara utama yang diketengahkan oleh Mustafa yang perlu menjadi keutamaan bagi ASEAN untuk mencapai integrasi ekonomi. Yang pertama, ASEAN perlu terus meningkatkan integrasi ekonomi dengan menangani peraturan domestik dan mengharmonikan undang-undang dan peraturan-peraturan, penyeragaman standard dan menggalakkan keterusan yang lebih tinggi di rantau ini. Yang kedua, mempercepatkan penggunaan teknologi maklumat ataupun IT dalam memudahkan dagangan intra-ASEAN dan pelaburan dan menyediakan platform elektronik berasaskan kepada sektor swasta untuk menjalankan perniagaan di rantau ini termasuk aduan perdagangan. Yang ketiga, meneruskan usaha merapatkan jurang pembangunan dengan mengukuhkan pertumbuhan segi 3 sub-serantau ataupun sub-regional growth triangles dan memudahkan perdagangan dan pelaburan sempadan. Yang keempat, mempercepatkan liberalisasi perkhidmatan termasuk perkhidmatan kewangan dan integrasi pasaran modal untuk menyediakan infrastruktur kewangan yang diperlukan dan kemudahan untuk perniagaan terutamanya kepada sektor mikro, perusahaan kecil dan sederhana. Dan yang terakhir sekali adalah yang kelima, keperluan untuk melihat sektor swasta mengambil alih peranan yang lebih proaktif dalam integrasi ekonomi. Perkongsian antara kerajaan ASEAN dan sektor swasta akan terus diperkukuhkan agar bersama-sama boleh memajukan integrasi ekonomi yang lebih bermakna. Dan ini walaupun terjadinya pelbagai perkara iaitu kejatuhan harga minyak dan komoditi, tetapi integrasi ASEAN, integrasi ekonomi di negara-negara ASEAN masih lagi tetap terus dijalankan. Dan berita kedua, ekonomi dan bisnes adalah mengenai AEC juga. Asian Economic Community adalah berada di landasan yang tepat dan kini siap 91.5%. Cadangan Malaysia untuk membentuk satu komuniti ekonomi tunggal di ASEAN menjelang penghujung tahun ini kini di landasan yang tepat dan telah pun siap 91.5%. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, semua negara ASEAN perlu berusaha lebih keras untuk menyelesaikan baki 85% yang membabitkan beberapa isu yang belum
selesai. Menurutnya, baki antara halangan itu membabitkan isu-isu pengangkutan, tawaran dalam pakej keseluruhan rangka kerja ASEAN mengenai perjanjian perkhidmatan serta kemudahan perdagangan dalam jendela tunggal ASEAN yang kini di peringkat perintis. Di samping itu, wujud kebimbangan disuarakan usahawan tempatan mengenai pengangkutan darat merentasi sempadan yang boleh menjejaskan perniagaan mereka. Tahun 2015 merupakan tahun yang penting kerana telah menetapkan 2015 sebagai tahun deliverables, perkara yang hendak dicapai umpamanya sekarang ini 19.1% dari segi pencapaian 506 langkah semuanya. Sekarang ini telah pun mencapai 91.5%. Oleh kerana ini tahun 2015, negara-negara ASEAN telah menyatakan betapa pentingnya untuk lihat with a sense of urgency to realise some of the unfinished business. Itu kata Mustafa Muhammad. Dan beliau berkata lagi, sasaran sekarang ialah untuk mencapai ke tahap kesediaan 95%. Mengulas inisiatif Komuniti Ekonomi ASEAN ataupun AEC, Mustafa berkata Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN akan memastikan tiada sebarang perubahan langkah untuk kembali ke peringkat asal dalam usaha memantapkan daya saing kumpulan itu. Dan pada mesyuarat AEC yang telah pun berlangsung, Barisan Menteri-Menteri ASEAN turut meluluskan draft di rangka pasukan petugas khas peringkat tertinggi kumpulan kerja penyepaduan ASEAN. Ini yang berlaku semasa mesyuarat AEC yang telah pun berlangsung, yang telah pun berakhir semalam di Kuala Lumpur. Dan ada juga mengenai hasil daripada perbincangan yang telah dijalankan. Syarikat Amerika Syarikat secara umumnya terus yakin terhadap prospek perniagaan di ASEAN. Dan dikeluarkan oleh Dewan Perniagaan Amerika Syarikat dan Dewan Perniagaan Amerika Singapura, tinjauan itu membabitkan 471 eksekutif kanan syarikat Amerika Syarikat di kesemua 10 negara anggota ASEAN. Tinjauan itu menunjukkan 72% responden melaporkan bahawa tahap perdagangan dan pelaburan mereka di ASEAN telah pun meningkat dalam tempoh 2 tahun lepas, manakala 86 responden menjangkakan pembabitan mereka akan meningkat dalam tempoh 5 tahun lagi. Dan sejumlah 53% responden juga berkata pasaran ASEAN menjadi semakin penting dari segi pulangan hasil kepada syarikat di seluruh dunia dalam tempoh 2 tahun akan datang. Dan dari segi keutamaan kerja, masa depan bagi meningkatkan penyepaduan ekonomi serantau, responden yang ditinjau memberi penekanan ke atas usaha untuk menangani halangan bukan tarif kepada perdagangan, meningkatkan ketulusan serta menggalakkan tadbir urus yang baik. Dan itu menjadikan syarikat-syarikat di Amerika Syarikat masih terus yakin ke atas prospek perniagaan di ASEAN ini. Itu saja berita ekonomi dan bisnes yang saya kongsikan mengenai hasil yang telah didapati daripada mesyuarat AEC yang telah pun berakhir semalam. Dan sebelum kita menutup berita Nusantara kita, kata-kata bijak daripada Radi. Kata-kata bijak hari ini mengenai hati yang tidak bahagia. Ada 9 sebab kenapa hati tak bahagia. Yang pertama, pemarah. Yang kedua, pendendam. Yang ketiga, hasad dengki. Yang keempat, bakhil atau kedekut. Kelima adalah tamak. Keenam, tidak sabar. Ketujuh, ego. 8, riak. 9, mencintai dunia. Tips ini ditujukan khas untuk seorang pendengar Durian Nusantara yang email kepada saya. Dia mengatakan dia ada masalah dengan hati dia. So ini serius? Ada? Serius. Ada. Saya terkejut hari ni ada pendengar yang email kepada kita, Radi. Ada. Sebenarnya banyak email yang saya dapat mengenai muzik. Selalunya saya yang akan menguruskan mengenai muzik-muzik dan artikel. Tapi hari ni saya baca email, ada
seorang pendengar yang request kalau boleh hari ni bagi tips mengenai hati supaya dia dapat request kepada, saya tak tahu girlfriend dia ke apa untuk mendengar. Ya, baik. Dan kepada pendengar tersebut kami akan letak di Facebook supaya boleh jadikan rujukan. Mungkin kadang-kadang kita dengar sekali lalu saja, dia tak lekat di kepala kan. Jika kita boleh bacanya setiap hari, mungkin menjadikan panduan. Betul. Bukan kepada pendengar, pada saya juga, supaya kurang marah-marah, kurangkan ketidaksabaran. Kalau wanita dia wajar untuk marah sebab dia ada hari-hari yang dia tak sama macam lelaki. Ya, benar. Jadi Radi maafkan saya. Kalau lelaki dia dekat satu ton je. Kalau orang tu marah, marah je. Kalau orang tu cool, dia cool je. Kalau orang tu saya cool sebenarnya. Saya seorang yang sangat cool, tapi ada hari yang marah. Kalau perempuan dia lain, dia ada. Jadi boleh dimaafkan ya. Boleh dimaafkan. Yeah, tapi kita balik kepada yang request tadi, bro. Ni saya dah sampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang nak ditujukan kepada seorang tersebut sampai. Ya, semoga hubungan kalian bertambah baik, bertambah manis lagi. Jadi ingat 9 sebab hati tidak bahagia tadi. Saya ulang balik. Yang pertama pemarah, kedua pendendam, ketiga hasad dengki, keempat bakil, kelima tamak, keenam tidak sabar, ketujuh ego, ke-8 riak dan ke-9 mencintai dunia. Sekian saja dari saya, Radi Tarman, dalam Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan saya Nurbaya. Sebelum saya nak tutup ni, saya harap para pendengar akan masih terus bersama dengan kami selepas ini untuk ruang tamu kita, kerana ada sesuatu yang special yang akan kami persembahkan, akan kami keudarakan untuk para pendengar, adalah mengenai angin wayang yang akan dipersembahkan oleh seorang tok dalang Cina yang bernama Iyo Hock Seng, ataupun kami gelar beliau Pak Chu. Beliau telah membuat persembahan di Aswara semalam, di dataran Aswara, di bawah program Gema Seni Tradisional, mempersembahkan angin wayang ataupun wayang kulit Kelantan. Dan harap para pendengar akan terhibur seperti mana kami telah terhibur semalam, dan ingin kami akan kongsikan dalam segmen ruang tamu kita selepas ini. Salam hormat, salam cinta damai, salam kasih sayang. Semoga hati kita bertambah berbunga-bunga, bahagia dan berbunga-bunga selepas ini. Assalamualaikum. Salam cinta damai.